Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Siapa yang dah ada, jom sama-sama pada petang ni dalam tempoh yang tak lama kita sembang-sembang persiapan Ramadan. Siri yang kelima. Yang siri yang keempat kita buat tengah malam tadi kerana waktu petang ada urusan. Kita sembang berkenaan dengan Ramadan dan pembaziran. Berdasarkan kajian dalam laporan akhbar pada bulan Mei tahun lepas mengatakan pembaziran berlaku dalam bulan Ramadan meningkat 15 hingga 20%. Untuk kali ini kita nak bincang sembang-sembang sajalah. Untuk kita refresh ulang kaji balik perkara yang berkaitan berkenaan dengan Ramadan, puasa dan sebagainya. Jadi pada kali ini kita nak bincang berkenaan dengan perkara-perkara yang sunat dalam berpuasa. Jadi dalam keadaan kita melaksanakan ibadah Ramadan yang fardu, rukun Islam, salah satu daripada rukun Islam yang 5, kita juga jangan abaikan perkara-perkara sunat yang berkaitan. Kerana apa? Kerana di antara fungsi perkara sunat ini adalah dia menampung akan kekurangan dan kelompongan pada amalan-amalan kita perkara fardu tersebut. Jadi dalam bulan Ramadan ni ketika mana berpuasa adalah beberapa, bahkan banyak sebenarnya kalau kita nak bincang berkenaan dengan benda-benda sunat. Kita mula sekali dengan seawal pagi, iaitulah kita bangkit sahur, bersahur. Bersahur itu adalah sunat. Walau Nabi SAW bersabda walau bijur'atil ma, walaupun dengan seteguk air. Bangunlah, bangun sahur walaupun dengan seteguk air. Kerana apa? Di antara yang disebutkan beza puasa ahli kitab dengan umat Islam ni adalah pada salah satunya pada sahur. Mereka tak bangun sahur. Kita sahur. Kerana apa? Kerana satunya akhir malam itu memang dimaklumi dalam hadis yang sahih, rahmat Allah Ta'ala dekat dengan kita. Dan menjadi kebiasaan dan latihan kehidupan kita pun memang kita dilatih untuk bangkit sebelum daripada masuk subuh untuk kita beribadah malam, qiyamul lail. Jadi sahur ni salah satu daripada perkara sunat. Yang kedua, melewatkan sahur itu sendiri. Jangan awal sangat sahur. Pukul 1, lewatkan sedikit. Dan sahur ni ada keberkatan kerana dia membantu untuk kesegaran dan tenaga bagi orang yang berpuasa pada harinya itu, pagi itu. Nabi SAW sebut tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah, maka sesungguhnya pada sahur itu adanya keberkatan. Salah satu keberkatan dia adalah tenaga untuk kita gunakan kita berpuasa pada pagi harinya yang lebih kurang 12 jam, 13 jam. Mudah-mudahan dia menjadikan kita bertenaga dan tidaklah lesu berpanjangan. Namun bila kita bangkit sahur tersebut, janganlah bangkit semata-mata makan sahaja. Kita ambil peluang untuk kita juga melaksanakan ibadah malam, qiyamul lail kita. Kalau yang dah solat witir selepas daripada solat tarawih habis, dia terus witir, maka bangkit solat malam tu tak perlulah witir sekali lagi untuk kali yang kedua. Kerana Nabi SAW sebab apa? La witrani fil lail, tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi cukup sekali sahaja witir, sama ada mereka yang telah buat witir sebaik sahaja selepas habis solat-solat tarawih yang dilakukan, ataupun kalau ada mereka yang tak solat sunat witir selepas itu, maka dia tidur dulu, bangkit, maka kita solat witir tersebut. Baik. Jadi kemudian daripada itu, di antaranya lagi adalah kita sunat dalam ketika mana berpuasa Ramadan adalah memperbanyakkan bacaan Al-Quranil Karim. Maksudnya bukan baru baca, tapi memperbanyakkan bacaan Al-Quranil Karim. Waktu lain pun dah baca, namun dalam bulan Ramadan kita perbanyak, pertingkat dan menggandakan lagi
Sebab ini kita juga boleh tengok bagaimana imam-imam kita salafus soleh yang terdahulu, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala sekalipun, dia mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan diriwayatkan 2 kali, berbanding daripada bulan-bulan yang lain yang lebih sedikit. Bulan Ramadan diperbanyakkan. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala pun diriwayatkan kisahnya, apabila masuknya bulan Ramadan, dia akan tutup pengajian hadis dan yang lain, dia akan tumpu kepada Al-Quran. Bermaksud kerana apa? Kerana Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran Al-Karim, dan Ramadan maka diberikan penekanan kepada Al-Quran tersebut. Jadi kalau bulan biasa kita baca sekian banyak, bulan Ramadan kita banyakkan lagi. Kebiasaannya kita dilatih tadarus. Paling-paling minima satu hari satu juzuk. Jadi kalau sebulan tu ada 30 hari, kita kita dapat khatam. Kalau yang mana biasa bulan lain khatam sebulan sekali, bulan Ramadan kena buat 2 kali. Supaya maksud memperbanyakkan itu kita usaha capai. Dan yang seterusnya, yang ketiga adalah kita memelihara puasa kita dengan memelihara anggota-anggota dan panca indera kita daripada perkara-perkara yang tak elok. Kerana kita bimbang mata kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, kalau masih lagi melakukan maksiat, bimbang pahala tadi itu mungkin sah pada fiqahnya. Maksud sah pada fiqah ni, dia tak perlu qada, tapi takut tak diterima oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man lam yada' qaula zuri wal amala bi falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang keji dan perbuatan yang keji, maka hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada orang itu untuk ia meninggalkan makan dan minum, yakni puasa. Jadi puasanya adalah sia-sia sahaja, tak diterima oleh Allah. Jadi menjadi satu tuntutan sunat untuk kita meninggalkan perkara-perkara yang tak elok, memelihara anggota dan panca indera kita dengan kita mengisi ruang jadual kehidupan seharian Ramadan kita dengan perkara-perkara yang berfaedah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala sekalipun memberikan nasihat, nafsuka illam tashghalha bit-ta'ah syaghalatska bil batil. Jiwa kamu, sekiranya kamu tidak sibukkan ia dengan ketaatan, ia akan sibukkan kamu dengan perkara-perkara kebatilan. Jadi kita yang kena susun jadual, kita yang kena rancang apa pengisian kita sepanjang hari dalam bulan Ramadan sepanjang kita berpuasa tersebut. Dan seterusnya, di antara perkara sunat lagi adalah kita memberi makan atau belanja makan berbuka kepada orang yang berpuasa. Ini pun adalah mendapat pahala sunat. Bahkan kita mendapat pahala seumpama orang yang berpuasa. Kita dah berpuasa, dapat pahala puasa. Kita pula belanja orang makan berbuka puasa. Sebelum ini mungkin di masjid-masjid sewaktu tahun lepas, tahun ni sebab kita berada dalam tempoh PKP, kita tak dapat nak ke masjid, tak boleh nak berbuka secara ijtimai beramai-ramai di masjid. Kalau sebelum daripada ini kan kita ada tajaan berbuka hari sekian, berapa satu bahagian, jadi orang yang datang masjid tu berbuka, tu kita memberi makan orang berbuka. Ini pun sunat. Kalau sekarang tak boleh, mungkin kita boleh ikhtiar cara yang lain, kan, secara yang persendirian, kita beli, kita agih, kita bantu orang, ataupun sama ada kita bagi makanan, kita masuk ke dalam akaun dia wang tunai supaya dia boleh beli makanan untuk dia berbuka pun tak ada masalah, dapat pahala sunat. Dan yang ketiganya, yang keempat atau lima, iaitulah kita bila berbuka kita mensegerakan berbuka. Sekiranya ada halangan syar'i, maka tak apa, lewatkan. Tapi kalau tak ada apa-apa halangan, kita segerakan berbuka. Masuk waktu, terus kita berbuka tanpa melengahkan lagi. Ini juga di antara perbezaan sifat berpuasa ahli kitab dengan orang yang beriman. Kita segerakan berbuka puasa. Baik. Jadi kerana apa? Kerana sebagai salah satunya, satu dia memang sunnah Nabi SAW, dan keduanya hikmahnya kerana setelah 12 jam, 13 jam kita menahan lapar dan dahaga, maka menyegerakan berbuka tadi itu memberikan bekalan tenaga kepada kita.
Tak. Jadi bila kita sunat segera berbuka tu pula disunatkan didahulukan dengan kurma. Agak-agak ada dah dengar ke? Siapa yang dah dengar iklan Yusof Tayyub? Ada dengar ke? Kan? Sebab kita dalam tempoh PKP ni, apa-apa sahaja kurma lah. Tak. Baik. Mendahulukan dengan berbuka dengan kurma. Kemudian air yang manis. Hikmah dia kerana ia adalah lebih nak menyegarkan badan dan memberikan tenaga. Okey. Kemudian sama ada kita nak berbuka terus makan ataupun sekadar berbuka sembahyang makan, ia adalah bergantung kepada teknikal masing-masing. Tapi yang paling penting jangan mubazir dan jangan sampai melampaui sangat makan sehingga menyebabkan kita rasa lesu dan malas nak beribadah. Baik. Dan sebelum kita berbuka tadi pun sebenarnya sunat untuk kita berdoa sebelum masuknya waktu berbuka. Berdoa seketika kerana salah satu di antara waktu yang mustajab doa adalah ketika mana hendak berbuka. Maka berdoalah. Mungkin boleh ambil kesempatan tahun ini doa supaya di antaranya Allah Ta'ala menghilangkan wabak COVID-19 ini yang telah diuji oleh Allah ke atas kita sebulan lebih, 2 bulan. Jadi kita doa kepada Allah, doakan kepada Allah diberikan kekuatan kepada mereka yang berada di barisan hadapan, sama ada para perawat, di bahagian kesihatan, bahagian keselamatan, bahagian perundangan, bahagian yang mereka berbicara dengan polisi, pihak-pihak kementerian, serta mereka yang terlibat secara langsung ataupun tidak. Jadi kita doalah. Itu jadi sunat. Dan kemudian pada waktu malam pula sunatnya dalam bulan Ramadan ni selepas dah kita buka puasa, itulah jangan tinggal melaksanakan untuk kita mendirikan solat sunat tarawih. Sebab Nabi SAW sebut, bersabda, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan puasa dan di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan keampunan daripada Allah, maka puasanya itu dia akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Jadi bagaimana nak kita mendirikan Ramadan penuh keimanan dan mengharap keampunan? Imam Ibn Rajab Al-Hambali Ad-Damsyiki Al-Baghdadi di dalam kitab dia Lataiful Ma'arif menyatakan asasnya pada waktu pagi puasa sungguh-sungguh. Yakni puasa mana jaga hukum rukun-rukun dia, syarat-syarat sah dia, elak daripada perkara batal dan juga jaga seluruh anggota dia daripada melakukan maksiat dosa sisi Allah. Dan pada waktu malam pula kita mendirikan solat sunat tarawih. Minimal 8 rakaat. Sempurna 20 rakaat. Adapun ada yang nak buat lebih kerana dia ibadah malam, silakan, tak ada masalah. Kerana ada satu riwayat kisah di mana zaman Imam Malik membuat sehingga 36 rakaat solat sunat tarawih. Kerana yang dimaksudkan adalah ia adalah solat malam. Dan waktu solat sunat tarawih ni adalah selepas waktu isyak, di dalam waktu isyak. Mesti dalam waktu isyak sebelum subuh dan mesti dilaksanakan selepas solat isyak didirikan. Kalau siapa yang datang lambat ke masjid, kalau yang sebelum ni ke masjid lah kan, datang lambat, jemaah masjid dah habis sembahyang isyak, dia tak sempat, terus dia follow sekali solat tarawih. Nanti lepas tarawih baru nak buat isyak, tak boleh. Dia kena isyak dulu. Selepas solat isyak dan mesti dalam waktu isyak. Kalau orang yang balik kampung seketika sebelum ni lah, sekarang ni dalam tempoh PKP tak boleh balik kampung lagi. Tak, dia balik kampung dalam tempoh dua marhalah dan tempoh 3 malam sahaja, 3 hari sahaja, maka dapatlah jamak dan qasar. Maka dia pun jamak takdim, jamak yang mengawalkan isyak buat dalam waktu maghrib. Jadi walaupun dalam jamak takdim itu dah sembahyang maghrib dan isyak, dia tak boleh buat solat tarawih terus kerana masih lagi dalam waktu maghrib. Dia mesti dalam waktu isyak dan selepas solat isyak. Jadi itu adalah beberapa perkara-perkara sunat yang mana berkaitan dengan puasa dan juga perkara yang melibatkan Ramadan pada waktu malamnya. Mudah-mudahan secara ringkas, secara asas yang biasa kita buat, cuma kita perbaiki, kita tambah baik. Mudah-mudahan kita juga terus menjadi insan yang bertakwa dengan kita melaksanakan ibadah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah pensyariatan puasa selama sebulan di dalam bulan Ramadan. Sekadar itu saja. Nanti kita sembang-sembang lagi pada keesokan harinya sehinggalah pada 23 April sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan sebagai persiapan kita menyambut Ramadan
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Zuhaili Saiman. Mudah-mudahan ada manfaat kita bersama.